Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua penonton yang hadir dan para panel jemputan. Bertemu semula kita pada forum kali ini yang bertajuk Punca Keruntuhan Akhlak Remaja dan Cara Menangani Isu Ini. Terlebih dahulu, izinkan saya memberi definisi tajuk kita pada pagi ini. Keruntuhan bermaksud kerosakan atau kemusnahan. Akhlak pula ialah tingkah laku manusia dan tabiat sama ada baik atau jahat. Manakala remaja bermaksud mulai dewasa dan sudah akil balik. Sebelum kita membincangkan hal ini dengan lebih lanjut, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan anda dengan dua panel jemputan kita pada hari ini. Baiklah, di sebelah kanan saya Puan Fatini binti Abdul Tawab yang merupakan seorang pensyarah cemerlang IPG Kampus Ipoh. Di sebelah kiri saya pula Puan Nur Azlin binti Ismail selaku pensyarah kontemporari Islam Pengajian Syariah Universiti Sultan Zainal Abidin. Hadirin dan hadirat, menurut perangkaan pada tahun 1998, remaja Melayu yang beragama Islam berfungsi sebagai penyumbang besar dalam keruntuhan akhlak berbanding para remaja daripada kaum lain. Mengikut pembahagian kaum, seramai 204 kes melibatkan kaum Melayu, 54 remaja Cina dan 47 adalah remaja kaum India. Persoalannya, apakah punca kepada masalah ini? Mari kita pendengarkan pendapat yang akan dikemukakan oleh Puan Fatini Ilhami. Terima kasih kepada saudari moderator pada hari ini. Jadi saya selaku ahli panel yang pertama akan menjelaskan dan mengupas sedikit tentang punca-punca yang menyebabkan berlakunya kepada keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja. Okey, jadi punca utama yang menyebabkan berlakunya kepada keruntuhan akhlak ini, yang pertama adalah rakan sebaya. Okey, umum kita tahu bahawa setiap individu ni semestinya mempunyai rakan sebaya, terutamanya bagi golongan remaja. Jadi apa rakan sebaya tu? Di sini saya telah mendapat salah satu daripada pandangan tokoh, iaitu Sentrop 2002. Jadi beliau berpendapat bahawa rakan sebaya ni merupakan sumber informasi dan orang yang boleh dipercayai. Okey, jadi remaja ni dia lebih rapat dengan rakan sebaya berbanding keluarga sendiri. Sebab pada umur remaja ni, remaja lebih berminat untuk berkawan. Jadi rakan sebaya ini merupakan pengaruh yang besar kepada remaja. Perkara ini jadi remaja ni dia lebih mudah terpengaruh jika dia mempunyai rakan sebaya. Jadi perkara ini dapat dikaitkan dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, seseorang insan akan terikut-ikut dengan adat kebiasaan sahabatnya. Maka hendaklah kamu melihat dengan siapa kamu bersahabat. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Al-Hakim. Jadi berdasarkan hadis ni, dia dah jelas menyatakan bahawa rakan sebaya ni merupakan individu utama yang mampu memberi pengaruh besar kepada remaja. Oleh sebab itu, Al-Quran telah menekankan bahawa pemilihan rakan sebaya yang baik ini adalah amat penting dan perlu ditekankan oleh setiap individu, khususnya remaja. Jadi masalah ini akan menjadi semakin serius kerana setiap remaja mempunyai keinginan untuk mencuba sesuatu yang baru ataupun ingin mencabar diri mereka kerana mereka merasakan sesuatu perkara itu untuk menunjukkan kehebatan diri mereka. Jadi perkara ini membuatkan mereka lebih taksub untuk kepentingan diri mereka walaupun terpaksa berdepan dengan benda yang haram ataupun halal. Sedangkan perkara ini sudah disebut dalam sabda baginda yang berbunyi, aku ciptakan hamba-hambaku ini dengan sikap yang lurus ataupun hanif, tetapi mereka didatangi syaitan.
maka syaitan ini memesongkan mereka dari agama mereka dan mengharamkan atas mereka sesuatu yang aku halalkan kepada mereka, serta mempengaruhi supaya mereka syirik kepadaku dengan sesuatu yang tidak aku turunkan keterangan padanya. Jadi, hadis tersebut dia menjelaskan bahawa Allah sekeras-kerasnya menolak sikap syirik yang ada dalam diri manusia. Jadi, perkara haram yang menjadi halal kepada diri remaja ini berlaku akibat pengaruh rakan sebaya. Contohnya apabila mereka terlibat dalam gejala seks. Perkara tersebut merupakan perkara yang haram dan remaja tahu perkara tersebut, tetapi disebabkan perasaan ingin mencuba dan perasaan ingin mensabar diri untuk menuju kehebatan, maka remaja tidak mementingkan perkara tersebut dan mengendahkan perkara tersebut. Jadi perkara ini akan menjadi sesuatu yang sekeras-kerasnya dilarang oleh Allah. Terima kasih Puan, ulasan yang sangat memuaskan. Seterusnya, apalah penjelasan pengaruh media massa atas faktor keruntuhan akhlak remaja? Okey, jadi kita beralih pula kepada faktor yang kedua, iaitu pengaruh media massa. Okey, seperti yang diketahui, media massa merupakan satu kewajipan yang perlu dalam diri setiap individu, terutamanya remaja pada era globalisasi ini. Jadi majoriti yang menggunakan media massa adalah golongan remaja pada hari ini. Jadi hal ini berlaku kerana media massa mengeluarkan banyak informasi atau maklumat yang boleh dicapai dengan mudah berbanding penggunaan tradisional seperti perpustakaan, buku. Jadi penggunaan media massa ni lebih menarik minat masyarakat. Jadi penggunaan media massa ni semestinya mempunyai kebaikan, tetapi banyak juga keburukannya jika disalahgunakan. Keburukan daripada media massa mampu memberikan impak negatif kepada remaja sehingga berlakunya keruntuhan akhlak. Okey, misalnya cerita-cerita yang ditayangkan, cerita-cerita aksi ganas atau cerita-cerita yang melibatkan seks bebas. Perkara ini akan membuka mata remaja untuk mencuba benda yang baru, walaupun benda tersebut adalah haram. Jadi dalam Al-Quran Allah ada menyebut, Rabbku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak, yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan, mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hajah untuk itu, dan mengharamkan mengada-adakan terhadap Allah apa saja yang tidak kamu ketahui, daripada surah Al-Asma'ul Husna. Okey, jadi berdasarkan ayat tersebut telah menjelaskan bahawa Allah melarang fenomena pornografi kepada semua umat Islam. Jadi penggunaan media massa yang disalahkan oleh remaja ini mampu menjurus mereka kepada keruntuhan akhlak. Misalnya dari segi tontonan pornografi. Hal ini menyebabkan mereka ingin mencuba sesuatu yang baru. Mereka ingin merasai sendiri perkara tersebut. Sedangkan Allah telah menetapkan di dalam Al-Quran bahawa Allah murka kepada individu, kepada umat Islam yang mendekati zina. Okey, Allah menekankan bahawa Allah murka kepada pendekatan zina. Jadi pornografi ini merupakan salah satu perkara yang mampu mendekatkan diri remaja dengan penzinaan. Oleh itu perkara ini mampu memberikan
memberikan impak yang negatif kepada remaja sehingga menyebabkan berlakunya keruntuhan akhlak dalam diri remaja. Terima kasih Puan, saya sangat setuju dengan ulasan yang telah diberikan. Dan akhir sekali, penjelasan tentang peranan institusi keluarga. Punca terakhir yang mendorong kepada berlakunya keruntuhan akhlak adalah institusi kekeluargaan. Okey, dalam institusi kekeluargaan, ibu bapa merupakan pokok ataupun insan yang penting dalam membentuk peribadi dan tingkah laku anak-anak. Okey, seperti dalam riwayat Imam Muslim yang berbunyi, apabila matinya seorang manusia, terputuslah pahala amalannya kecuali dari 3 perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh yang sentiasa mendoakan untuknya. Jadi di sini kita dapat lihat dan telah jelas bahawa anak-anak ni merupakan insan yang penting dan aset yang penting dan perlu dipupuk, dididik oleh ibu bapa untuk menjadi seorang yang soleh dan solehah. Oleh itu, sikap ibu bapa yang terlalu sibuk mengejar harta dan kekayaan pada dunia masa kini menyebabkan mereka alpa dan lupa tentang tanggungjawab mereka sebagai ibu bapa untuk mendidik anak-anak mereka. Ini menyebabkan anak-anak mereka kurang mendapat perhatian dan didikan agama sehingga menyebabkan mereka terpengaruh untuk melakukan perkara yang mampu meruntuhkan akhlak mereka. Okey. Dalam surah Al-Anfal iaitu ayat 27 hingga 28 iaitu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedangkan kamu mengetahui. Dan ketahuilah bahawa harta benda kamu dan anak-anak kamu adalah ujian bagi kamu, dan sesungguhnya Allah di sisinya pahala yang besar. Jadi berdasarkan ayat di sini telah menjelaskan bahawa anak-anak merupakan ujian dan satu tanggungjawab yang perlu dipikul oleh setiap ibu bapa. Jadi ibu bapa seharusnya menjalankan tanggungjawab dengan memberikan didikan agama yang secukupnya kepada anak-anak. Kesibukan ibu bapa dalam mengejar harta pada hari ini menyebabkan anak-anak bebas untuk melakukan perkara kerana tidak dipantau dan tidak dididik sepenuhnya oleh ibu bapa mereka. Hal ini menyebabkan mereka lebih mudah untuk terjerumus ke dalam kancah-kancah yang negatif sehingga menyebabkan berlakunya keruntuhan akhlak. Jadi perkara ini sekiranya tidak dibendung dan tidak diambil perhatian akan membawa remaja tersebut ke peringkat yang lebih teruk. Jadi jelaslah di sini bahawa ibu bapa merupakan antara punca kepada berlakunya keruntuhan akhlak dalam diri remaja. Jadi setakat itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, demikianlah begitulah ucapan yang telah dikupaskan oleh panel jemputan kita. Baiklah, untuk melanjutkan sesi forum ini, marilah kita mendengar pula cara mengatasi keruntuhan akhlak remaja. Silakan Puan Nur Azlin binti Ismail. Terima kasih kepada saudari pengurusi majlis. Bersyukur kepada Ilahi kerana dengan izin dan pembinanya kita dapat membincangkan satu topik berkaitan dengan isu keruntuhan akhlak yang semakin menjadi-jadi pada akhir ini. Okey, berbalik kepada soalan saudari tentang langkah untuk menangani keruntuhan akhlak. Okey, setelah kita mendengar penerangan daripada panel pertama kita iaitu Puan Fatini, jadi saya akan menerangkan
membahas tentang cara-cara yang boleh dilakukan untuk menangani isu kebutuhan akhlak ini. Yang pertama adalah peranan ibu bapa itu sendiri. Ibu bapa merupakan insan yang selalu dan sentiasa berada dengan anak-anak 24 jam. Jadi tak mungkin ibu bapa tak tahu tentang akhlak remaja itu sendiri, tak tahu tentang tingkah laku atau akhlak anak mereka sendiri. Jadi kesibukan ibu bapa tu bukan menjadi alasan kepada keruntuhan akhlak remaja, kerana ada je ibu bapa yang bekerja tapi dapat mengawal akhlak anak-anak daripada melakukan perkara yang boleh merosakkan atau menjahanamkan maruah mereka sendiri. Jadi ibu bapa perlu mengingatkan atau memantau tingkah laku anak-anak, kerana mereka yang paling dekat dengan anak-anak. Ada pepatah bahasa Melayu mengatakan bahawa anak yang dilahirkan ibarat kain putih dan ibu bapa yang perlu mencerahkan. Jadi melalui pepatah ni menerangkan bahawa baik buruk akhlak anak itu ditentukan atau ditentukan atau dicorak oleh ibu bapa itu sendiri. Jadi anak-anak ini juga adalah kurniaan daripada Allah, dan ibu bapa perlu menjaga dengan baik. Hadis riwayat Bukhari menyatakan, sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maksud daripada hadis ni adalah menjadikan Rasulullah ni sebagai satu contoh atau teladan untuk mendidik anak-anak dalam keluarga. Dan apabila ibu bapa menerapkan atau menjadikan Rasulullah ni sebagai satu contoh, jadi anak-anak secara tidak langsung akan mencontohi akhlak Rasulullah sebagaimana yang telah dipraktikkan di rumah, seperti menghormati ibu bapa, tidak melakukan perkara maksiat macam tu. Jadi secara ringkasnya, ibu bapa perlu mendidik anak-anak dengan nilai keagamaan sejak kecil, supaya nilai keagamaan tu menjadi penting untuk anak tidak melakukan perkara yang boleh merosakkan maruah mereka sendiri, dan tidak melakukan perkara yang buruk yang boleh mencemarkan nama keluarga, diri, masyarakat dan negara. Dan yang kedua adalah pemilihan rakan yang baik. Okey, seperti yang dikatakan oleh Puan Fatini Ilhami, punca terjadinya keruntuhan akhlak ni adalah disebabkan pengaruh rakan sebaya. Jadi untuk langkah ni, kita perlu memilih rakan yang baik untuk membantu kita ke arah jalan yang baik, tidak melakukan perkara yang buruk seperti berzina, gelap bebas, membuli, merokok, isap dadah. Semua perkara tu hanya merosakkan diri sendiri dan mencemarkan maruah diri sendiri. Jadi berdasarkan hadis riwayat Muslim, teman yang paling baik adalah apabila kita melihat wajahnya, kita mengingati Allah, dan apabila kita mendengar kata-katanya, kita dapat menambahkan ilmu pengetahuan. Dan apabila kita maafkan saya, teman yang paling baik adalah apabila kamu melihat wajahnya, kita akan mengingati Allah, dan apabila kita mendengar kata-katanya, kita dapat menambah ilmu pengetahuan. Dan apabila kita melihat gerak-geriknya,
Jadi melalui hadis ni menerangkan bahawa rakan yang baik boleh membawa kita ke arah yang lebih baik. Dan apabila kita memiliki rakan yang baik juga, secara otomatik kita boleh menghindarkan diri kita daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan diri kita sendiri. Dan rakan juga menjadi lambang kepada agama yang kita anti. Sebab apa? Bila rakan yang baik akan membawa kita ke arah yang baik, dan bila kita kawan dengan rakan yang buruk akan membawa kita ke arah keburukan. Oleh itu, remaja perlu bijak dalam memilih rakan yang baik, kerana di situ mampu membawa kita ke arah kebaikan. Okey, yang ketiga adalah peranan kerajaan. Sebab apa? Media masa ni dia terletak under atau bawah kerajaan. Seperti yang Puan tadi kupas tadi, pengaruh keruduhan akhlak ni adalah daripada media masa. Jadi kerajaan perlu memantau media masa. Dan media masa ni kita boleh capai tanpa had kawalan. Kerajaan melalui media masa ni tak kira sama ada media masa elektronik, media masa cetak, media elektronik, media masa ataupun internet. Ketiga-tiga ni perlu menjalankan tanggungjawab sosial mereka. Dalam menangani masalah ini. Filem-filem yang mengandungi bahan-bahan bijak perlu disekat daripada tontonan umum, kerana filem bijak ni boleh membawa kepada hitamnya hati kita. Dan video bijak ni juga dia sesuatu yang buruk dan perlulah kita sekat. Jadi persekitaran tidak sihat harus dibatras seiring dengan usaha pembentukan remaja itu sendiri. Gejala remaja kemar menonton media bijak ni sebenarnya bukan salah ibu bapa atau guru itu sendiri, tapi disebabkan tiada sekatan, jadi mudah untuk remaja itu untuk mencapai atau melihat video itu. Jadi kerajaan perlu mencari inisiatif supaya media masa ni boleh dikawal dan disekat daripada tontonan remaja ataupun kanak-kanak yang masih kecil. Seperti macam kita tahu, kata murid-murid sekolah rendah pun dah pandai benda-benda yang tak senang macam tu, tengok video hijau apa semua, dan mereka mudah untuk ikuti benda-benda tu. Jadi peranan kerajaan adalah untuk membendung isu ni supaya remaja atau kanak-kanak tidak dapat mengakses video hijau. Dan secara kesimpulannya, ketiga langkah ni insyaAllah dapat membendung atau mengatasi kebutuhan akhlak remaja. Remaja merupakan nanti negara dan merupakan harapan negara untuk mentadbir negara yang akan datang. Jika remaja ni dia terlibat dalam kebutuhan akhlak, jadi siapa yang akan mentadbir negara pada masa akan datang? Okey, oleh itu remaja perlu menjaga diri pada sekarang tidak terlibat dengan kebutuhan akhlak seperti naikkan nada, misal nada, membuli dan sebagainya yang boleh membawa keburukan kepada diri sendiri pada masa akan datang. Dan remaja perlu menyematkan ilmu keagamaan supaya ilmu keagamaan itu menjadi benteng kepada mereka supaya tidak melakukan sesuatu yang buruk. Okey, sekian saja pendapat saya. Kembali kepada saudari moderator. Hadirin dan hadirat, begitulah perbincangan mengenai punca dan cara mengatasi keruntuhan akhlak remaja.
Terdapat soalan yang telah dikemukakan oleh penonton di laman sesawang Facebook yang mengatakan bagaimana pula dengan peranan guru di sekolah mengenai masalah ini. Adakah mereka kurang memberi pengajaran kepada pelajar ataupun kerana ibu bapanya yang meletakkan harapan tinggi pada guru di sekolah? Mohon pencerahan lanjut. Bagaimana pendapat Puan Fatini Ilhami dan Puan Nur Azlin? Jawapan yang sangat jelas dan memuaskan. Terima kasih kepada panel jemputan kerana sudi menyuarakan pendapat anda pada forum kali ini. Terima kasih Puan. Para penonton, semakin pesat arus pembangunan dan perkembangannya sesebuah negara dengan pelbagai ciptaan sains dan teknologi, semakin meluas pula keruntuhan akhlak, gejala sosial, jenayah dan keganasan. Dari sudut kenegaraan, remaja mempunyai peranan untuk menyumbang terhadap pembangunan, kemajuan dan pemodenan. Oleh itu, kita haruslah berganding bahu bagi memelihara remaja masa kini serta membantu mereka ke arah pemantapan sasiah diri demi masa hadapan yang terjamin. Sekian, terima kasih.